Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Saya mengucapkan salam sejahtera kepada setiap pendengar Radio Aikim. Alhamdulillah kita dapat sama-sama pada pagi ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahawa kita dalam berbicara mengenai dengan tahsinul ibadah, maka perkara solat adalah perkara yang paling penting dalam pendidikan anak-anak. Yang hari ini semua orang mengadu masalah anak, masalah kedegilan, masalah liat dan berbagai-bagai masalah. Maka di manakah kuncinya? Sebenarnya baginda dah awal beritahu pada kita, kalau dengan solat kata baginda, muru auladakum bis salah wa hum bi sab'in wadhribuhum 'alaiha wa hum bi 'ashrin. Suruhlah anak-anak kamu melakukan solat di ketika usia 7 tahun dan rotanilah mereka ketika usia 10 tahun. Ini adalah satu panduan yang cukup laris, boleh diguna pakai dan tidak akan luput oleh zaman sampailah kiamat. Gunalah ini sebagai panduan dalam mendidik anak-anak, iaitu pendekatan solat sebagai satu pendekatan. Sebab itu kata ulama, terbentuknya akhlak anak-anak ataupun manusia itu sendiri ialah bergantung kepada pelaksanaan solat. Setahap mana mutu solat, setahap itulah terbentuknya akhlak. Jadi kalau solat kita dalam kualiti yang bagus, kalau seperti barang-barang yang suka kita makan, atau pakaian suka kita pakai, atau barang yang cukup menarik perhatian kita, kalau kita tengok sejuk mata melihat betapa enaknya, betapa cantiknya, betapa tertariknya, begitulah pelaksanaan solat kita, insya-Allah. Cuma pada hari ini saya nak sentuh tambahan, ialah kalau dalam perkara solat sunat, sebelum ini kita sebut tentang sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Tambahan pada hari ini ialah mengenai dengan solat sunat witir. Satu daripada solat sunat yang menjadi kepentingan pada setiap kita. Jangan kita lupa, selepas solat isyak kita ada solat-solat sunat yang kita boleh buat, sama ada sebelum kita tidur atau setelah tidur dan bangun. Solatnya namanya ialah sunat witir. Sunat witir ini satu sunat yang dituntut pada mazhab Syafi'i, dituntut sangat. Ada mazhab lain meletakkan di tahap sebagai suatu ibadat yang wajib. Jadi janganlah kita mengambil mudah, kerana ibadat ini, terutama ibu bapa, dia perlu kepada satu bekalan yang cukup banyak dalam mendidik anak-anak. Kalau dia suruh anak dia solat, dia kena lebih solat, baru anak tu boleh ambil bapa sebagai contoh, supaya apa yang bapa cakap, ibu cakap menjadi satu dorongan, satu panduan. Jadi kalau bapa pun solat cukup-cukup makan je, macam mana dia nak bimbing lebih anak dia kepada perkara solat? Jadi kita sedarlah bahawa solat ini akan membentuk anak-anak ke pencapaian yang sangat-sangat kita suka. Sebab itu Nabi kata qurratu aini, penyejuk mataku dalam solat. Sejuk mata bila tengok, tenang hati, jiwa tenteram. Sebab itu kita didiklah anak dengan perkara solat, dan kita sebagai ibu bapa, sebagai penjaga, perbanyakkan solat supaya kita menjadi seorang yang cukup mantap, insya-Allah. Terima kasih. Itu dia sebentar tadi kandungan untuk mukadimah ataupun intro pertemuan kita dalam tahsinul ibadah. Betapa pentingnya ibadah solat itu disediakan dengan tambahannya dengan solat-solat sunat, dan hari ini menyentuh tentang solat sunat witir, di mana bakal didalami oleh bagi Ustaz sebentar saja lagi. Apapun untuk meraihkan kemusykilan pendengar, kiranya ada kemusykilan berkaitan dengan ibadah kita, mengalu-alukan untuk pendengar mendial talian kita 036215 maupun respon yang kita nantikan dalam Facebook kita di ikim.fm, insya-Allah. Dan kita akan bersama dengan pemanggil yang pertama, Ustaz, ya. Hello, Assalamualaikum. Hello, siapa di talian? Izzat, sila bersama dengan Ustaz, silakan. Daripada polis. Hello. Hello, silakan Izzat. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya sikit, macam mana kalau nak ganti imam yang terkentut kan, waktu rukuk, sujud atau tahiyat lah. Yang kedua, doa selepas sembahyang
wajib ke ikut tajwid. Yang ketiga, doa kunut dalam sembahyang seorang, baca Allahumma hdina boleh tak? Okey. Sejak Izzat, kita dengar Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Kalau kita nak ganti imam, bila kita dapati imam berada di depan kita, tiba-tiba dia terkentut batal, maka dia akan melangkah keluar. Kerana kita perlu faham, ikutan kepada imam ini akan terhenti bila mana imam batal. Maka sekarang terpulang kepada jemaah, siapa saja pun boleh naik untuk meletakkan diri dia sebagai imam, sama ada orang yang di kanan atau di kiri atau di belakang. Tapi sebaiknya orang yang di belakang imam, maka dia melangkah ke hadapan apabila didapati imam tadi telah keluar. Jadi macam mana cara nak melangkah? Dia melangkah dalam keadaan qiyam. Jangan dia melangkah dalam keadaan rokok. Jangan pula melangkah dalam keadaan sujud, merangkak ke depan. Itu tak kena. Jadi apa dia nak buat? Contohnya, imam sedang rokok, kentut. Jadi imam bila dah batal, jangan dia sami Allah, tak boleh lagi dah. Dia dah putus. Jadi dia pun keluar. Semua makmum sedang rokok. Jadi si belakang ni bila dah tahu imam dah keluar, maka dia pun mengangkatkan suara dia tinggi. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia boleh melangkah ke depan untuk 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, dan dia mengambil tempat dan turun sujud. Kalaulah imam dalam sujud, imam sudah batal, dia bangun, kita di belakang ni tahu imam dia tepuk kita, saya dah batal, awak pula jadi imam, maka kita jangan merangkak ke depan. Di tempat yang sama kita kuatkan suara Allahu Akbar. Kemudian kalau sujud yang kedua, Allahu Akbar. Selepas itu kita bangun Allahu Akbar di tempat yang sama, dan kemudian kita melangkah ke depan. Kalaulah itu tahiyat akhir, maka imam dah tahiyat akhir nak habis, dikentut keluar, kita tak perlu nak melangkah, kita mengesok sikit ke depan untuk berada lebih depan daripada jemaah. Kita baca tahiyat dan kita bagi salam. Itu dia punya kedudukan dia. Soalan yang kedua tadi mengenai dengan amin, baca kunut. Kalau Allah mahdini, kita baca Allah mahdina, tak ada masalah. Kalau kita niatkan, memang sebaiknya kita baca, boleh kita niatkan untuk ramai. Kalau Allah mahdini, kita minta satu orang, ya Allah bagi saya petunjuk. Kalau kita minta Allah mahdina, ya Allah bagi kami petunjuk, mungkin kita niatkan diri kita, anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Saya ada satu lagi soalan pada Izzat Ustaz, berkenaan dengan doa selepas solat tu. Doa selepas solat, doa ini dia bukan tajwid sebenarnya, sebutan tu mesti betul. Sebutan bahasa Arab ni kena betul lah doa dia, kerana jangan kita silap berdoa. Jadi lafaz dia kena betul. Kerana dalam berdoa ni, kalau kita gunakan lafaz-lafaz Al-Quran ataupun hadis yang datang daripada asar Nabi, maka sebutannya betul, maka insya-Allah keberkatannya ada. Walaupun kadang-kadang kita tidak memahami apakah makna yang kita baca. Mungkin orang ramai hanya dia boleh tahu Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi lain pada tu mungkin dia tak tahu. Tapi kalau dia baca, maka dengan niat barakah doa itu yang ayat-ayat Al-Quran ataupun daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah doa itu akan membawa kepada keberkatan dan kemakbulannya. Jadi lepas solat sepatutnya kita duduk, kerana antara apa yang pernah baginda ditanya tentang doa yang paling makbul, baginda beritahu selepas solat dan di waktu lewat malam. Jadi lepas solat kita jangan terus bangun, kita tunggu sekejap, berzikir dan kita berdoa berjemaah. Ianya adalah suatu kekuatan ke arah mana Allah akan memakbulkan doa kita. Terima kasih Ustaz untuk penerangan bagi pemanggil kita yang pertama. Juga moga mendapat jadi panduan untuk kita pendengar Musitasi Nok Ibadah waktu ini. Kita kembali bersama pendengar berikutnya mesti talian. Ada kemusykilan yang ditujukan kepada yang bagi Ustaz. Assalamualaikum. Silakan, siapa di talian? Saya ada 2 soalan. Yang pertama, jika kita pergi ke masjid, waktu yang ada hanya cukup untuk buat satu solat sunat. So yang mana kita perlu sebelum imam solat fardulah, adakah sunat tahiyatul masjid ataupun berbanding dengan solat sunat qabliyah? Soalan yang kedua, saya pernah dengar satu ceramah seorang ustaz berkata,
surah di dalam solat ni perlu mengikut susunan. Contohnya macam jika rakaat pertama kita baca Qul Huwallah, rakaat kedua baru kita baca Qul A'udzu birabbin nas. Tak boleh sebaliknya lah, tak boleh Qul A'udzu birabbin nas dulu baru Qul Huwallah. Jadi nak minta penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pergi kepada soalan yang pertama. Bila kita sampai ke masjid, mana solat yang perlu diutamakan? Maka jawapannya ialah solat tahiyatul masjid. Kita sampai katakanlah waktu zuhur, kita buat tahiyatul masjid 2 rakaat, maka elok kita bangun nak berqabliyah, iqamat pun sudah dikumandangkan, maka kita terus solat. Nanti lepas solat kita masih boleh buat sunat qabliyah zuhur. Jadi yang penting ialah sunat tahiyatul masjid diutamakan. Seperti mana hari Jumaat kita sampai ke masjid, maka apa yang berlaku ialah imam sedang berkhutbah. Jadi kita nak buat apa? Kita masuk dengan buat 2 rakaat tahiyatul masjid ringkas dan duduk dan solat sama imam. Nanti lepas solat kita boleh buat sunat qabliyah Jumaat 2 rakaat. Maka itu dia punya kedudukan dia. Adapun bacaan surah di dalam solat, memang kita dituntut supaya bukan hanya tartib tetapi akrab atau rapat antara surah dengan surah. Kalau contohnya kita baca Wadduha, rakaat kedua kita baca Alam Nashrah. Apa saja surah yang mempunyai kedudukan yang berhampiran antara satu surah dengan satu surah, kecuali Kuliah dan Qul Huwallahu Ahad. Itu pun Kuliah rakaat pertama, Qul Huwallahu rakaat kedua. Kita jangan baca Qul Huwallahu rakaat pertama. Kalau lain-lain surah baca yang dekat. Rakaat pertama kita baca Qul A'udzu birabbil falaq, rakaat kedua Qul A'udzu birabbin nas. Rakaat pertama kita baca Alam Tarakai, rakaat kedua baca Li Ilafi Quraisyin. Begitu susunan dia, turun ke bawah, atas dan ke bawah, atas ke bawah dan dekat sebelah-sebelah. Itu yang paling baik dalam bacaan ketika kita melakukan solat. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Kembali untuk bersama dengan pemanggil kita, menaikkan kemusykilan anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, siapa di talian? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada 2 pertanyaan. Ya. Okey, yang pertama, apa ni untuk solat jenazah. Bagi jenazah lelaki, ada kalanya jenazah tu dialihkan ke sebelah kanan. Dan ada kalanya di sebelah kiri. Jadi saya nak tahu mana yang kedudukan yang sebenarnya untuk jenazah ni, sama dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Memang saya tahulah untuk kedudukan memang berada di kepala lah. Okey, yang kedua, ini berkenaan dengan baca lah. Ada setengah-setengah imam yang membaca, terutamanya selepas sembahyang atau selama dalam wirid, dia membaca surah tanpa apa ni nak kata wasal tidak, wakaf tidak. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Patutnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jadi ke dalam kedudukan gini, mana sepatutnya, sama ada nak baca wasal ke, wakaf ke atau macam mana? Okay, itu dari saya. Terima kasih. Saya sama-sama. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Baik, mengenai dengan jenazah, sebenarnya kedudukan jenazah ini diletak bagaimana sekalipun tidak ada masalah. Di sebelah kanan ke, di sebelah kiri ke, tak ada hal. Yang penting kita solat jenazah di depan kita. Cuma segi adabnya, kalau kita katakan jenazah itu jenazah lelaki, maka jenazah lelaki kita letak kepala di sebelah kanan. Jenazah lelaki, kalau kita tengok macam tidurlah. Jenazah perempuan kita letak kepala di kanan, kaki di kiri. Itu jenazah perempuan. Kepala kanan, kaki kiri. Dan imam berdiri bertentangan dengan pinggang dia. Itu jenazah lelaki, jenazah perempuan, minta maaf. Jenazah perempuan, kepala di kanan, kaki di kiri, imam berdiri di kawasan pinggang. Adapun jenazah laki-laki, maka kita terbalikkan, iaitu kaki di kanan, kepala di kiri, dan imam berdiri bertepatan dengan bahu dia. Jadi ini kaifiah yang boleh berubah. Kalau kita buat laki-laki macam perempuan, perempuan macam laki-laki, tak ada masalah. Yang penting jenazah tu dah dimandikan. Itu yang penting. Walaupun tidak dikafankan lagi, kain tak ada, katakanlah memang kain tak ada, macam berlaku kes ramai mati,
kain tak cukup, kita hanya dapat tutup aurat dia saja. Jadi kita nak buat macam mana, kain dah tak ada, kita tutup aurat dia saja, pinggang lutut, pinggang lutut, pinggang lutut. Jadi jenazah kita boleh solat, yang pastinya sudah mandi. Itu penting. Kalau tak mandi, maka tak boleh kita nak solat jenazah. Macam apa yang kita tengok dulu berlaku kes tsunami, jenazah tak dapat dimandikan kerana terlampau banyak, bukan puluh ribu, ratusan ribu. Maka ditanam macam tu sajalah, digali satu lubang yang besar, dimasukkan semua sekali. Maka itu sesuatu yang tak dapat dielakkan. Itu kalau dah sampai ke tahap tak boleh nak mandi, nak urus pun tak boleh, dengan keadaan kesulitan dan sebagainya. Itu masalah tsunami yang cukup memberikan kita satu peringatan yang lama. Dan balik kepada masalah bacaan. Bacaan selepas solat kita baca surah. Jadi kalau kita baca wakaf pun tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kerana di situ dia tak perlu kita tajwidkan dia sampai 6 harakat. 2 harakat pun dah cukup. Jadi bacaan biasa ni tidak menuntut sampai kepada tahap tajwid yang mana kita baca dalam solat. Jadi kalau kita baca putus pun boleh, baca sambung pun boleh, tidak jadi masalah. Saya terima kasih Ustaz. Dan boleh dapat kita ikan respon kita dalam Facebook. Norlina Muhammad Nur, pertanyaan yang pertama, bagaimana nak khusyuk dalam solat? Pertanyaan yang kedua, jika imam baca laju dan kita tak sempat habiskan Al-Fatihah, bolehkah kita habiskan Al-Fatihah ataupun terus ikut imam untuk rukuk? Silakan Ustaz. Pertama, nak khusyuk dalam solat ini memang menjadi satu persoalan kepada semua. Semua orang nakkan kekhusyukan solat. Jadi khusyuk ni dia tak ubah seperti nyawa. Kita tahu kalaulah seorang itu bernyawa, segala-gala penghayatan hidup. Tapi kalau nyawanya tak ada, atau nyawa nak jadi nyawa ikan, maka tangan mungkin tak bergerak, segala-galanya tidak berfungsi. Macam itulah solat kita, nakkan dia nyawanya, solat kita hidup. Macam mana cara kita berikan perhatian? Antaranya ialah tumpuan kepada yang zahir. Wuduk kita betul, pakaian solat kita betul, tempat kita betul, bacaan kita betul, pergerakan yang dikatakan sebagai rukun betul, segala syarat-syarat betul, menepati segala yang dikehendaki, insya-Allah. Dan tumpuan pendengaran kita, penglihatan kita, pemikiran kita, semuanya bertepatan dengan solat. Kalau diusahakan lagi untuk kita memahami apa yang kita baca, yang kita dengar, maka insya-Allah dia akan menjadikan solat kita lebih khusyuk. Dan lebih-lebih lagi dalam keadaan tenang. Alaikum bisakinati wal waqar. Kita datang solat dengan keadaan tenang. Jangan kita gopoh gapah, jangan kita dalam keadaan tertekan, jangan kita sedang marah, dalam keadaan perut sedang lapar, dalam keadaan tekanan itu dan ini, maka ini boleh mengganggu kekhusyukan solat. Kemudian masalah yang kedua ialah imam baca laju. Imam baca laju. Kalau kita dapati imam baca laju, maka kita kejar imam semasa imam baca. Kita jangan tunggu imam habis baca kita nak baca. Katalah imam baca laju, kita baca sama imam, maka insya-Allah tak banyak pun kita dapat baca satu jumlah, yang mana kalau imam rokok kita habiskan bacaan dan kita rokok. Jadi kita jangan tunggu imam habiskan. Kalau kita tahu imam ni baca laju, kita baca, wajib baca bersama dengan imam, supaya kalau imam habis, kita pun habis dan dapat ikut serta imam dalam rakaat berikutnya. Saya terima kasih Ustaz. Itu menjawab soalan daripada Nurlina Muhammad Nur. Dan mungkin soalan lagi rakan Facebook kita untuk kita raikan sebelum terbentuk rehat, daripada Nur Zafarina Osman berkaitan dengan solat jamak dan qasar. Beliau bekerja sebagai penyelidik haiwan liar. Tempat saya membuat kajian lebih 2 mahalah dari tempat tinggal. Jadi sepanjang perjalanan saya akan solat jamak dan qasar. Bila tiba ke destinasi, saya akan solat seperti biasa. Tapi bila saya masuk hutan, saya sering lakukan jamak untuk zuhur dan asar kerana ada kekangan air, cuaca dan masa. Sedangkan kawasan itu tak lebih 2 marhalah dari tempat tinggal saya di kampung dibuat kajian tersebut. Kalau dibenarkan, saya buat jamak, yang mana lebih afdal, jamak takhir atau takdim? Silakan Ustaz. Pertama sekali, jamak dan qasar ini
hanyalah dibenarkan kepada seorang yang bermusafir. Kalau kita bertolak, contohnya kita di Kuala Lumpur, kita punya tugasan kita ialah di Gua Musang sebagai contoh. Kita memang dah tahu jarak perjalanan kita memang dah lebih, dan perjalanan kita ke sana untuk satu tugas kerja kita, maka itu kerja yang baik, membuat penyelidikan, maka kita boleh qasar, kita boleh jamak. Dan bila kita sampai di tempat kita, destinasi kita, maka kita akan duduk kalau tidak lebih 3 hari, maka kita boleh qasar dan kita boleh jamak. Kalau kita dah tahu daripada awal lagi kita akan sampai dan menetap di satu tempat selama lebih daripada 3 hari, 4 hari, 5 hari, maka sampai kita jadi muqim. Kita dah muqim. Dan bila kita dah muqim, kita nak pergi pula ke tempat berikutnya dalam, katakanlah kena masuk hutan, dan jarak yang kita masuk ni tak lebih daripada 2 marhalah, maka kita tidak boleh qasar dan kita tak boleh jamak. Tapi kalau kita sampai di tempat tadi bukan dengan tempoh yang cukup, mungkin hanya tempoh dia 2 hari atau 3 hari, maka kita teruskan perjalanan lagi dengan masuk hutan, buat kajian sana sini, dan kita makan masa yang sekian tempoh, maka kita boleh qasar, boleh jamak. Dan masalah dia bila kita sampai dan nak pergi tempat yang kedua. Kalau sampai nak duduk lebih daripada 3 hari, kita dah jadi muqim. Maka untuk pergi tempat kedua tak melepasi 2 marhalah, tak boleh qasar, tak boleh jamak. Tapi kalau kita sampai untuk tidak tempoh 3 hari dan kita pergi ke tempat berikutnya, walaupun tak sampai 2 marhalah disebabkan kita tidak menetap 3 hari, maka kita boleh qasar, kita boleh jamak. Terima kasih Ustaz, semoga dapat dijadikan panduan dan juga rujukan kepada Nuzal Farina selepas ini, insyaAllah. Walaupun kita berhenti rehat seketika, Tasinan Ibadah kembali sejurus selepas ini, jangan ke mana-mana. Jika ketenangan yang dicari, pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua solat malam dirikanlah, yang ketiga pasangan hidup yang dicari, carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga jika akan harmoni. panduan hidup yang dicari, hatimu, bersihkanlah dirimu, hiduplah dengan berpandukan. carilah di IKIM FM, pilihan utama anda. Kembali kita untuk pertemuan dalam Tahsinul Ibadah pada waktu ini, masih lagi ditemani oleh Ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fazli Al-Yamani, dan pertemuan kita untuk meraihkan pendengar kiranya ada kemusykilan berkaitan dengan ibadah, dan sudah tentunya dalam Tahsinul Ibadah untuk memperelokkan, menyempurnakan ibadah kita, dan kiranya ada persoalannya tak tahu di mana nak rujuk, menerusi ruangan ini kita memberi peluang kepada anda untuk mendial talian 0362051500, juga memberi laluan untuk mereka yang berespon dalam Facebook, juga dialok-alokkan di ikim.fm. Pesan ringkas kita nantikan di 39111 insya-Allah. Kita akan bersama pemanggil berikutnya. Yang pentingnya kenalkan diri dulu ya, insya-Allah. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Waalaikumsalam. Saya, silakan siapa? Saya nak macam ni Ustaz. Siapa di talian waktu ni? Saya Ain. Ain bersama dengan Ustaz, silakan. Okey, saya nak tanya, kalau kita beli shampoo tu tak ada tanda halal, tapi dia punya ingredient dia pun tak ada. Lepas tu kita rasa was-was nak pakai, tapi kita dah beli. Maksudnya kita nak pakai lagi ataupun kita terus buang je, macam mana? Lepas tu satu lagi yang solat sunat selepas solat tu, solat sunat rawatib tu kan, kadang-kadang kita boleh tak kalau waktu zuhur kita buat sebelum zuhur, lepas tu kita solat zuhur, lepas tu kita buat selepas tu 2 rakaat, lepas tu bila waktu asar kita tak buat, lepas solat sunat tu kita tak buat, lepas tu maghrib kita buat balik lepas solat sunat tu. Macam mana tu Ustaz? Itu saja. Terima kasih dengan penjelasan Ustaz. Terima kasih. Masalah dengan shampoo tadi, kalau kita beli
kita tengok dia punya daripada mana bahan dibuat. Tak ada logo halal, tapi kita tengok bahan dia, dan tak ada pula disebut ada gelatin babi ke apa, tak ada. Jadi kalaupun datang kadang-kadang shampoo ni daripada Taiwan, daripada China, daripada Thailand sebagainya, hukum dia harus, selagi tak ada benda-benda yang menyatakan dia adalah datang daripada sumber yang haram ataupun sumber yang najis, hukum dia harus. Walaupun datang daripada negara-negara, selalunya bahan-bahan ini, kalaupun ada yang tak sihat seperti babi, dia ada tulis. Kalau ada tulis, maka jelaslah. Kalau tak ada tulis, maka hukum harus. Kita sebaiknya kita nak beli itu, kita kena tengok dulu, pastikan datang daripada suatu yang ada logo halal, katakan, maka ini pasti. Ataupun datang daripada negara-negara yang kita tahu ada daripada sana umat Islam, maka kita boleh guna, insya-Allah. Kerana benda ni memang walaupun dia tak berkaitan dengan ibadat, tapi kebersihan kita akan kita bawa kepada ibadat kita. Jadi kalau bersih, maka itu lebih baik. Tapi kalau ada benda-benda syubhah, kalau boleh kita tinggal, itu tinggalkanlah demi kehormatan diri kita. Itu masalah pertama. Masalah kedua pula mengenai dengan solat sunat. Kita ni kadang-kala tenggelam timbul. Ada hari semangat kita buat, ada hari kita punya semangat dah pudar, kita tinggal. Maka ini sebenarnya suatu solat sunat. Dia tak ada masalah kita buat ke tak buat ke. Cuma kita perlu ingat, bila kita buat suatu yang cukup menguntungkan kita. Kalau kita tak buat, maka adalah kerugian kita. Terutama dalam masalah solat sunat ini, kita sebut dulu, kalau jenisnya muakkad, itu jangan kita tinggal. 10 rakaat, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini jangan kita tinggal sama sekali. Adapun sunat sebelum asar, boleh kita buat, boleh kita tinggal. Kalau dalam perjalanan, mungkin kita tinggal. Dalam kita duduk, tidak ada masalah apa, kita buat. Itu lebih baik dalam kita beramal, insyaAllah. Saya terima kasih. Dan satu lagi respon Facebook kita, kemusykilan berkaitan dengan mengerjakan tahiyatul masjid daripada Zainal Amri. Sampai ke masjid ada kuliah agama, yang mana lebih afdal, adakah saya terus duduk dengan kuliah atau saya kerjakan solat sunat tahiyatul masjid dulu? Lepas tu soalan kedua, bolehkah seorang imam membaca Al-Quran yang diletakkan di hadapannya semasa dia sedang menjadi imam untuk solat? Baik. Masalah pertama, kalau katakan ada pengajian, dan terutama pengajian ni berkaitan dengan fardu ain, maka lebih baiklah kita masuk dengan terus kita duduk, tidak kita buat apa-apa solat sunat, dan buatkan kafarah dia dengan baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 4 kali, dan kita duduk mendengar, itu lebih afdal. Boleh juga kita nak solat tahiyatul masjid, tapi yang lebih afdal ialah terus duduk dan berkongsi sama dengan pengajian. Kita cuma perlu baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 4 kali sebagai kafarah dia. Jadi masalah yang kedua ialah mengenai dengan imam baca Quran. Imam letak Al-Quran. Adalah bulan Ramadan, kita tengok banyak masjid dia ada tempat papan yang besar, letak Quran yang besar, dan dia baca. Jadi kalau nak kira apa hukumnya, kita kata perbuatan imam ini makruh. Jadi sepatutnya tidak dibuat begitu, bahkan imam baca daripada apa yang dia hafal. Kalau dia tak ada hafal yang lebih, maka kalau ada mana-mana jemaah yang boleh, maka dahulukan jemaah, terutama dalam solat-solat yang penting seperti solat tarawih dan sebagainya. Jadi seafdalnya tidak ada, kerana kita nak imam ini tidak menjadikan perhatian dia lari daripada segalanya, hanya tertumpu kepada Al-Quran yang dia sedang baca. Kerana kalaulah katakan Al-Quran yang dia sedang baca, tiba-tiba Al-Quran ditiup dengan angin, terangkat satu muka, maka dia sudah gelabah. Jadi dia tak fikir lain dah. Sebab itu kita kata baca dengan apa yang dihafal jauh lebih baik daripada apa yang dilihat. Saya terima kasih Ustaz atas pencerahan tersebut. Dan juga kita kembali untuk meraihkan pendengar kita melalui talian waktu ini, InsyaAllah. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello. Hello. Silakan, siapa di talian? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okey, saya Siti daripada Selayang. Siti bersama dengan Ustaz, silakan. Okey, saya ada satu soalan. Okey, saya disahkan mengandung. Lepas tu saya macam turun darah sikit-sikit. Saya nak tanya, dah 2 minggu dah. Lepas tu macam mana saya nak mengerjakan solat ya? Dan lagi satu, kalau dalam masa yang sama saya nak berzikir, boleh tak? Okey, Siti dengar penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam mazhab Syafi'i, seorang yang sedang mengandung boleh kemungkinan akan datang darah uzur haid. Darah uzur bukan suatu yang tidak datang. Selalunya, galibnya bila datang haid, bila mengandung dia tak ada haid. Tapi kalau datang juga, maka itu boleh diletakkan kategori dia sebagai haid. Di mana perempuan dia akan tahu kedudukan darah ni macam mana. Antaranya dia kena tengok waktu darah, dia punya adat dia. Yang kedua, warna darah. Kan darah haid ni dia bukan macam darah luka. Darah dia nak kehitaman. Dia boleh kesan warna, dia boleh kesan bau, dan dengan 3 syarat yang menjadi syarat haid, iaitu warna kehitaman, sakit dia, dan juga panas. Jadi kalau ini tanda-tanda yang ada pada darah tadi, maka kalau katakan dah 2 minggu darah ni datang uzur, maka kita kata dia sedang dalam haid, maka dia tak boleh melakukan solat. Kalau nak berzikir boleh, nak berselawat boleh, nak berdoa boleh, nak beristighfar pun boleh. Cuma jangan dia solat, dan segala perbuatan yang berkaitan dengan perlunya dia ada wuduk, membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan sebagainya, itu tak boleh. Tapi kalau katakan uzur tadi mungkin bukan uzur, sebaliknya ada berlaku keguran atau sebagainya, maka dapatkan daripada doktor pengesahan dia, dan dia sendiri akan tahu. Kerana warna darah dan bau darah akan memberi kesan kepada maklumat jelas bahawa kita datang haid ataupun tidak. Kalau haid, maka buatlah macam mana tadi. Jangan solat dan jangan melakukan apa saja yang menjadi tuntutannya adalah ada wuduk. Kalau bukan haid, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Dan kita kembali untuk bersama pemanggil berikutnya, insyaAllah. Assalamualaikum. Silakan, siapa di talian? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kita bersama dengan siapa? Nama saya Sharifah. Sharifah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, ya. Saya suka sembahyang Isyak pukul 4 pagi. Habis ada teman kata Isyak tu ada waktu luput. Sebab saya lewat Isyak sebab nak boleh buat sunat-sunat seterusnya hingga ke subuh. Apa hukumnya? Yang kedua, itu aja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Sharifah. Assalamualaikum. Solat Isyak ini adalah satu solat daripada 5 waktu yang mana solatnya kita disunatkan lewat. Tapi lewatnya jangan terlampau lewat sangat. Mana kalau kita kata Isyak masuk pukul 8.30, kita buat pukul 11, pukul 12, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita lewat juga pun sampai pukul 3, pukul 4, selagi tidak sampai kepada waktu haram, iaitu dah dekat dengan subuh. Kalau tidak macam tu, maka tak ada masalah. Kalau kita katakan kita buat solat kita pukul 4 pagi dengan niat supaya bila dah buat solat, kita nak buat sunat itu ini dengan tahajudnya, dengan tasbihnya, dengan hajat, taubat sebagainya, dan kita witir dan tunggu subuh, maka itu tak ada masalah. Boleh, dia tidak menjadikan makruh ataupun haram. Boleh, tidak ada masalah. Kalau kita tidur dan kita boleh bangun, maka tak ada hal kita lewatkan solat Isyak demi untuk kita dapatkan ruang yang sama untuk memperbanyakkan ibadat-ibadat kita yang lain. Maka amalan itu tidak menjadi masalah. Ini khas kepada kaum ibu perempuan. Kalau orang laki-laki boleh juga, tetapi masalah laki-laki ini ialah dituntut berjemaah. Jadi kalau bangun pukul 4, siapa nak berjemaah lagi? Maka itu masalah dia. Maka orang lelaki buat di masjid. Orang perempuan boleh kita buat kalaupun dilewat macam itu. Cuma afdalnya kita buat dalam pukul 11 tadi, 11, 12, di 1/3 pertama malam. Itu lebih afdal daripada lepas tu kita tidur. Kemudian nanti kalau kita bangun, kita hanya perlu buat sunat saja. Solat fardu dah selesai. Itu lebih baik.
Terima kasih Ustaz. Satu lagi kemusykilan Rusina Mahmud, pertanyaannya, apakah yang perlu dilakukan jika tertinggal salah satu daripada rukun solat? Maksudnya contohnya kalau tertinggal duduk antara dua sujud ataupun tertinggal salah satu daripada rakaat solat. Silakan Ustaz. Baik, kalau kita tertinggal mana-mana rukun solat, kita tak boleh kita melangkah untuk seterusnya, melainkan kita kena berpatah balik. Contohnya, kalau kita tinggal, dia bagi contoh duduk antara dua sujud, maka katakanlah dia sujud sekali, lepas itu dia terus bangun, tak duduk, maka bila dah dalam Fatihah baru dia teringat, aku tadi tak duduk dan tak sujud yang kedua, maka wajib dia duduk dan sujud yang kedua. Kalau dia sedang rokok, baru dia teringat, tadi aku tak duduk antara dua sujud dan tak sujud yang kedua, maka terus dia duduk. Begitulah, macam kalau contohnya satu orang terlupa Fatihah, dia baca doa iftitah, disambung dengan surah, dia rokok. Semasa rokok teringat, Fatihah tak baca. Dia tak boleh terus jalan. Dia kena bangun semula dan baca Fatihah. Kemudian rokok. Yang rokok tadi tak pakai. Atau kalau satu orang terlupa rokok, dia baca Fatihah, baca surah, terus sujud. Bila sujud dia teringat, rokok tidak tadi. Dia kena bangun semula dan rokok. Kalau dalam sujud baru dia teringat Fatihah, dia bangun semula. Kalau dalam duduk atau sujud dia teringat Fatihah, dia kena bangun semula. Kalau dia dalam sujud yang kedua teringat Fatihah pun dia kena bangun. Kalau sekiranya dia tak ingat lagi, dia masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, baru dia teringat Fatihah rakaat pertama tak baca, maka apa yang akan berlaku, rakaat kedua ini dikira sebagai rakaat pertama, adapun rakaat pertama tadi dikira lagha, batal. Mana lagha, tak pakai. Sekarang ni awak berada di rakaat pertama, bukan rakaat kedua. Begitulah dia kena tambah rakaat-rakaat dia. Di mana apa yang perlu kita faham, kita tidak boleh sekali-kali tinggalkan rukun-rukun solat, sengaja tinggal batal, terlupa kena patah balik. Kalau dah sampai tempat yang sama, anggapkanlah itu rakaat. Macam tertinggal rakaat, patut dia buat 4, dia buat 3 saja. Bila dah tahiyat baru dia tinggal, dia kena tambah, cukupkan. Jangan dia biarkan benda tu terus dia tinggalkan. Kalau dah lajak dia kena jalan je lah, maka itu batal. Sunat boleh ditinggalkan, tapi fardu tak boleh. Dia kena patah balik, barulah sempurna solat dia. Terima kasih Ustaz. Ada lagi yang nak kita naikkan untuk tempoh waktu ini dalam Tahsinul Ibadah, InsyaAllah. Pemanggil berikutnya. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak buat pertanyaan. Katalah seseorang itu Ustaz, dia berjudi. Halo? Ya, saya. Silakan. Lepas tu duit tu dia dapat, dia beli misalnya kereta kan. Boleh tak kita gunakan kereta tu Ustaz? Itu pertanyaan saya Ustaz. Ustaz Okay, orang yang berjudi lain, orang yang nak pakai lain. Betul. Contohnya dia berjudi, lepas tu dia dapat duit, lepas tu dia beli kereta, dan kita tak boleh pakai kereta tu Ustaz. Okey, terima kasih. Silakan Ustaz. Kita boleh pakai, tak ada masalah. Yang beli kereta ni duit seorang yang main judi. Jadi dia main judi, kemudian dia bawa kita naik kereta dia. Yang salah dia, kita tak ada apa, kita naik duduk, kereta tu tak ada tai anjing ke, tak ada tai kucing ke, bersih, duduk je lah. Jadi tak ada masalah, kita boleh nak tumpang dia atau nak bawa dia. Yang kalaulah katakan kita ada pilihan lain, kita naiklah kereta lain. Tapi kalau kita naik juga kereta dia yang main judi, maka salah dia, bukan salah kita. Kita tak dikira bersekongkol dengan orang yang main judi. Kerana hari ni kalau kita tengok, orang banyak kadang-kadang rezeki dia tak semayang lah. Kita naik teksi, kawan tak semayang, teksi Cina pun kita naik, dia tak ada masalah. Dia sembah berhala lagi, dia dapat duit haram lagi, katakan judi lagi. Itu dia punya halah, dia dengan Allah. Kita naik atas kenderaan apapun, yang penting kenderaan tu. Yang masalah di sini ialah dia buat kesalahan tu, dia dengan Allah. Cuma jangan jadi barang makanan. Kita jangan makan, minum. Kalau sumber memang jelas daripada judi, jangan kita makan, jangan kita minum. Kalau kita nak naik kenderaan, tumpang dia ke depan, ke mana saja nak naik, itu tak ada masalah.
Terima kasih Ustaz. Semoga jelas penjelasan yang diberikan oleh bagi Ustaz pada tadi. Satu lagi kemusykilan daripada Guy. Saya ada 3 orang anak, 2 perempuan, 1 lelaki. Di manakah kedudukan anak lelaki bila kami melakukan solat berjemaah tanpa suami? Silakan Ustaz. Jadi kalaulah anak laki-laki ni dan 2 perempuan dan 1 ibu dalam solat, kalau anak laki-laki yang sudah mumayyiz dan jauh lebih boleh melakukan solat, mungkin katakanlah dia darjah 1, dia dah pandai membaca, dia pandai itu semua ini, maka ibu kata anak tadi jadi imam. Ibu dan adik dia semuanya di belakang satu jemaah. Boleh. Kalaulah anak tu sudah mumayyiz dan sudah pandai membaca. Anak walaupun suami tak ada, suami pergi urusan kerja, anak di rumah ni, kita tahu kita sekarang ni hantar anak kita pergi tadika ke, pergi sekolah ke, sekurang-kurang dia ada kelebihan yang dia mampu bergerak dan membawa bimbing kita. Dia jadi imam kepada seorang ibu. Belum balik lagi, baru umur 7 tahun, baru umur 10 tahun. Memang kita dah cek bacaan dia betul. Dia tahu pula kalau sebut maghrib berapa, 3, isyak berapa, 2. Dia tahu. Maka dia jadi imam. Tak ada masalah, kita jadi makmum. Tapi kalau katakan dia ni belum mumayyiz lagi, maka dia sebagai anak-anak kita yang kecil, baru 4 tahun, 5 tahun, kita nak juga didik dia. Dia duduk kat mana pun tak apa. Dia duduk sama dengan kakak-kakak dia pun tak apa. Asalkan dia bersih, maka dia dah khatan, duduklah mana pun tidak menjadi masalah. Dan ibu jadi imam kepada anak. Kerana anak ni dah belum mumayyiz, maka dia tak dikira solat. Cuma sebagai nak didik dia sahaja, maka kita bawa dia dalam melakukan solat. Yes, terima kasih Ustaz. Mungkin seorang lagi pemanggil dapat kita nakkan untuk menutup bicara kita dalam tahsil ibadah pada waktu ini. Assalamualaikum. Silakan, kita bersama dengan siapa di talian? Saya Puan Syamsiah. Puan Syamsiah. Silakan bersama dengan bagi Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya nak bertanya, orang yang istikhabah kan, dia nak buat sembahyang pagi, dan sembahyang khabah, kena ambil uduk setiap kali nak buat macam mana? Baik, terdengar penjelasan Ustaz. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Perempuan yang datang darah istihadah, di mana dia dipanggil satu penyakit, dipanggil umum balwa, penyakit yang berterusan datang. Jadi bila dia nak solat, maka dia kena jadi macam orang yang tayamum lah. Di mana wuduk dia hanya untuk satu fardu. Kalau dia nak qada, maka dia buat 2 wuduk. Wuduk pertama untuk solat fardu zuhur sebagai contoh, dia ambil wuduk yang kedua untuk solat qada dia. Tapi kalau solat sunat, dia boleh buat banyak mana pun. Dia solat isyak dengan wuduk yang sama, dia solat tarawih, boleh. Tapi kalau dia buat isyak dan maghrib, maka maghrib 1 wuduk, isyak 1 wuduk. Di mana orang yang istiadah ni, dia kena jaga 2 perkara. Selain daripada syarat-syarat wuduk yang lain, ialah pertama sekali wuduk dia mesti dibuat setelah masuk waktu. Yang kedua, mestilah dibuat secara berturut-turut. Lepas saja dia basuh muka, terus diikuti tangan, sapu kepala dan sebagainya. Cuma sebelum dia nak mengambil wuduk, dia kena bersihkan dan tutup supaya tidak ada titisan darah yang mengalir, dan dia boleh ambil wuduk secara berturut-turut, maka dia boleh melakukan solat, tidak ada masalah. Baik.